Refleksi merupakan salah satu langkah yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh guru setiap kali selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Refleksi merupakan aktiviti mengkaji semula proses keberkesanan pengajaran yang telah dilakukan melalui renungan kendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kemahiran seseorang guru. Refleksi kendiri menitikberatkan penerokaan domain efektif, emotional mind, spiritual, dan pemikiran seseorang dalam tindakannya mencari kebenaran terhadap ilmu yang dipelajari. Proses refleksi perlu dilakukan sebaik saja sesuatu pengajaran dan catatan mesti dibuat pada ruang refleksi dalam buku persediaan. Guru juga perlu menjadikan refleksi sebagai asas kepada penulisan jurnal. Refleksi boleh dilakukan dengan cara guru menggambarkan semula keseluruhan pengajaran yang telah dilakukan. Di samping itu, guru perlu memikirkan sama ada pembelajaran telah berlaku atau berjaya dilaksanakan dengan sebaik mungkin ke atas pelajar. Guru juga haruslah memastikan dan menilai semula sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran telah dapat dicapai. Bahkan dalam melakukan proses refleksi, guru hendaklah meneliti maklum balas mengenai pengajaran dan pembelajaran dari pelbagai sumber seperti murid, rakan sejawat, guru atau pensyarah pembimbing. Selain itu, guru perlu menganalisis maklumat dan menilai kualiti pengajaran dan pembelajaran. Justru itu, guru bolehlah merancang, mengambil langkah susulan dan membuat keputusan bagi memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Guru seharusnya menjadikan refleksi sebagai budaya kerja profesional keguruan. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran perguruan. Guru dapat mengenal pasti setiap kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru dapat mengambil tindakan susulan untuk mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Untuk melaksanakan subjek IDUP 2093D Pedagogi, persiapan pengajaran mikro tersebut saya memilih set induksi yang bersesuaian dengan tajuk yang dipilih. Tugasan pengajaran mikro tersebut sepanjang tempoh pelaksanaan pengajaran mikro matematik awal yang bertajuk kotak nombor. Hasil yang telah ditemui, saya mendapati terdapat beberapa kelemahan dan kekuatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelemahan terlebih dahulu. Dalam melaksanakan set induksi sebagai permulaan pengajaran, saya mendapati tempo masa yang diambil tidak bertepatan dengan masa yang diuntukkan seperti yang dirancang. Dalam perancangan sepatutnya, saya melaksanakan set induksi itu selama 5 menit. Sebagai tindakan susulan untuk memperbaiki pengajaran, saya perlu bijak menguruskan masa dan merancang set induksi agar tidak mengambil masa yang terlalu lama. Selain itu, saya juga sepatutnya menyatakan subjek yang hendak dipelajari pada hari itu. Namun demikian, saya harus memastikan supaya perkara ini tidak berulang sekali lagi. Sebagai tindakan susulan, saya haruslah menyediakan bahan bantu mengajar, terutamanya gambar yang lebih jelas agar tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. Di samping itu, kemahiran penggunaan alat bantu mengajar juga boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan set induksi sehingga menjejaskan pengurusan masa yang ditetapkan. Justru itu, saya seharusnya mahir dan menguasai menggunakan alat bahan yang bersesuaian agar masa dapat dihadkan dan menjadikan pelaksanaan set induksi lebih lancar. Kelemahan kanak-kanak dalam mengingati pelajaran lepas yang telah dipelajari juga mengganggu kelancaran set induksi. Oleh yang demikian, saya terpaksa membantu kanak-kanak agar lebih mengingati pelajaran lepas dengan tepat.
Sebagai memperbaiki mutu pengajaran, saya hendaklah lebih menilai keberkesanan pencapaian objektif pelajaran yang hendak dicapai. Kawalan kelas dirasakan agak kurang. Hal ini mungkin berlaku kerana kanak-kanak agak terganggu dengan rakaman yang dibuat dan mereka asyik memberi tumpuan kepada stand kamera yang mengendalikan kamera yang berada di bahagian belakang kanak-kanak. Ada kalanya kanak-kanak tidak memberi tumpuan dengan membuat aktiviti yang tidak berkaitan dengan PDP. Antaranya seperti kanak-kanak bermain-main dengan rakan, mengganggu rakan di sebelah, juga ada di antaranya baring. Perkara ini mungkin kerana mereka tidak memahami apa yang saya terangkan di hadapan dan kurang menguasai pelajaran yang lepas. Suasana kelas kedengaran sedikit bising kerana penglibatan kanak-kanak yang aktif dan ada pula beberapa orang yang kelihatan sedikit bosan kerana cuaca yang panas ketika itu mempengaruhi tumpuan mereka pada pembelajaran. Kelemahan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan adalah bahan bantu mengajar iaitu berbola yang digunakan agak kecil serta kad yang mengandungi nombor kurang menarik dan kurang kandungan dari segi saiz nombor dan warna-warna yang menarik. Seterusnya, kekuatan. Di sebalik kelemahan yang ada, beberapa kekuatan yang terbukti membantu pengajaran saya agar berjaya iaitu kekuatan kepada set induksi yang dijalankan, penggunaan intonasi dan teknik penyoalan dan pertanyaan dapat merangsang kanak-kanak untuk berfikir dan cuba membuat andaian. Ini secara tidak langsung meningkatkan kemahiran berfikir murid secara kritis. Selain itu, bahan yang ditunjukkan juga bersesuaian dengan isi pelajaran yang hendak diajar. Namun demikian, saya boleh menambahkan lagi daya tarikan. Selain itu, saya menggunakan rutin bersama kanak-kanak dengan bertanya khabar terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Hal ini telah menarik minat kanak-kanak dan memberi maklum balas yang cukup memberangsangkan. Tambahan pula, kanak-kanak pada usia begini sangat suka pada perhatian dan kasih sayang. Penggunaan bahasa badan sebagai rangsangan juga membantu kanak-kanak memberikan jawapan atau maklum balas yang tepat semasa guru mengemukakan pertanyaan. Selain itu, kanak-kanak juga agak aktif memberikan respon atau maklum balas kepada soalan guru. Kanak-kanak memberi respon yang baik. Pengajaran yang berpusatkan kepada murid membuat mereka lebih aktif dan berani dengan pendekatan berpusatkan murid dan teknik penyoalan yang lebih baik. Selain memanggil nama kanak-kanak dan memberi peluang untuk menjawab, saya juga boleh merangsang minat dan penglibatan kanak-kanak dengan memberikan peneguhan positif dan pujian seperti baik, bagus, dan sebagainya. Untuk memberi galakan dan motivasi kepada mereka, mereka sentiasa diberi peluang untuk memberi jawapan dan pandangan. Reaksi kanak-kanak ketika memberi jawapan menunjukkan mereka faham dan tahu apa yang dipelajari pada hari itu. Namun begitu, melalui penilaian yang dibuat semasa pembentangan hasil kerja kumpulan, saya dapati kanak-kanak dapat mencapai objektif yang diharapkan kerana semua soalan yang diberi dapat dijawab dengan betul. Hal ini disokong pula dengan hasil kerja latihan bertulis secara individu yang telah diberi. Setelah saya semak hasil kerja mereka, saya dapati semua orang dapat menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 3 dari 5 soalan yang diberi pada akhir pembelajaran. Melalui refleksi yang dibuat, saya dapat menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan dalam pengajaran mikro. Di samping itu, saya juga dapat memperbaiki setiap kelemahan dengan tujuan untuk meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran
agar objektif yang dirancang akan dapat dicapai.